Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi al-Ustaz, Sahib Hamidi, tuan-tuan, perempuan dan jamaah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita tutup 31 Ogos pada hari ini dengan di kuliah perkongsian ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz Sahib, dan alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada sesi ini, insyaAllah. Tanpa memuasa, saya serahkan pada Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan program kita pada malam ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program, pengajian-pengajian yang telah pun dianjurkan bawah anjuran surau ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala limpah kurnia serta inayah, telah pun dijadikan kita semua, ditakdirkan kita semua, dicatatkan kita semua dapat memakmurkan, dapat memenuhkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu waktu untuk kita beribadah, mengabdikan diri ke hadiratnya. Juga kita hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan, perjumpaan yang sudah pastinya seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmatnya. Justru dengan adanya kita di tempat ini, juga pada waktu yang penuh dengan keberkatan dan inayah ini, serta beradanya kita di suatu taman-taman syurga dan juga suatu tempat yang dijanjikan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dipandang oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini,
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap yang hadir pada hari ini dicatatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang sentiasa beriman dan juga meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala saban harinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk mendirikan segala yang diperintahkan oleh-Mu dan juga menjauhi segala larangan-Mu, ya Allah. Bantulah kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang mendukung dan memertabatkan syariat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa memperolehi pertolongan dan juga kemudahan daripada rahmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah setiap panca indera kami tidak melakukan suatu perkara, melainkan yang memperolehi dan juga yang mendapatkan kasih sayang dan juga ganjaran yang besar daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah anggota tubuh badan kami dan juga panca indera kami daripada melakukan kemaksiatan, kemungkaran dan juga segala perkara yang terlarang di sisi-Mu, ya Allah, dan juga perkara yang dimurkai oleh-Mu, ya Allah. Jauhilah kami, bentengilah kami dan selamatkanlah kami daripada itu semua, ya Allah. Dan jadikanlah kami diwafatkan, dimatikan dalam keadaan yang husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami diwafatkan, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi di dalam bacaan kitab Bidayatul Hidayah. Masih lagi di dalam bab adab di dalam mengambil wudu ataupun di dalam mengangkat hadas kecil. Sampailah kita kepada perkataan ila an qal, sampailah kita kepada apa yang disebutkan oleh sahibul kitab, tuan kitab ini, wa yajibu isalul ma'i ila manabitil lihyah, dan wajiblah menyampaikan, mengenakan air sehinggalah tempat tumbuh ataupun tempat terbitnya bulu janggut. Al-khafifah dunal katifah, janggut yang nipis, tidak pula bagi janggut yang tebal. Jadi kalau kita ini manusia lelaki yang memiliki janggut, dan janggut kita janggut yang seperti mana orang Melayu janggut jarang-jarang, janggutnya jauh-jauh antara satu sama yang lain, maka wajib sampaikan air sehingga terkena kulit. Adapun janggut yang tebal tidak perlulah diusahakan supaya sampai juga ke tempat tumbuh janggut tersebut, kulitnya. Kerana di dalam wudu kita perlu meratakan air kepada perkara yang terlihat pada wajah muka. Adapun yang sudah pun dia pergi ke pedalaman, janggutnya tebal, jadi para ulama meletakkan dawabit, meletakkan garis panduan bagaimana orang itu janggutnya tebal dan bagaimana orang itu janggutnya nipis. Ini khusus untuk lelaki. Kalaulah sekiranya wanita memiliki janggut, mungkin dia punya hormon testosteron, apa benda bunyi testosteron dia, petron lebih kurang. Mungkin dia punya hormon testosteronnya tu tinggi dalam badan, maka orang perempuan tumbuh janggut, tumbuh misai. Jadi kalau perempuan tumbuh janggut, tumbuh misai, tidak dihukumkan dengan hukum sedemikian. Mereka itu harus membasuh muka seperti biasa.
Tapi selalunya kalau perempuan ada janggut, ada misai, dia cukur janggut misai tu. Sebab nampak pelik kalau perempuan kalau ada janggut. Tapi sebenarnya tidak mustahil. Lelaki perempuan tidak diukur daripada ada janggut, ada misai, payudara, tak ada payudara, kulit halus, kulit kasar. Tu tak dikira sebagai lelaki dan perempuan. Di dalam syarak, lelaki perempuan hanya dibezakan dengan ada zakar ke ada faraj sahaja. Kalau dia dah tukar zakar, dia tukar faraj, farajnya tukar zakar, maka dia bertukar jantina dan dia berdosa besar. Tetapi hukum asal adalah mengikut hukum asal jantina dia, tak ikut hukum asal perubahan dia tu. Kalau dia dah jadi perempuan, lelaki dah jadi perempuan, maka dia ikut hukum lelaki kerana asal dia lelaki. Termasuklah apabila dia meninggal dunia, nak mandikan jenazah. Ni yang masalah besar. Bayangkan Muhammad Sajjad meninggal dunia, nak mandikan jenazah orang-orang masjid. Yang kena mandi jenazah orang lelaki, walaupun dia dah 100% macam perempuan. Macam perempuan. Habis semua. Subhanallah. Takut-takutnya tak lalu nak basuhkan, nak mandikan. Sebab itulah al-mughayyiru khalqallah, orang yang mengubah ciptaan Allah itu diberikan dosa besar, kerana hukum hakam agama masih lagi seperti sedia kala, tetapi manusia dah luar biasa bila menghadapi dia. Orang lelaki dah makan hormon, dah buat itu, dah cocok sana cocok sini, jadi macam perempuan. Auratnya tetap juga antar pusat dan lutut. Kalaulah dia tak pakai baju, tidak aurat, tapi kita geli tengok. Betul tak? Geli sungguh kita tengok kalau betul-betul macam itu. Sebab itulah dosanya dosa yang besar. Kerana apa? Mengubah ciptaan ini dia adalah benda yang permanen, kekal. Kalau dia nak kembali ke pangkal jalan, nak jadi lelaki balik, mungkin tak jadi lelaki sempurna macam sebelumnya. Astaghfirullahalazim. Dia orang tu sampai sanggup buat apa? Sampai sanggup dia siat kulit dagu ni supaya tak tumbuh janggut balik, supaya tak ada janggut. Kita pekerjaan tu kan sakit, kita takkan buat lah. Tapi dia semata-mata nak jadi perempuan. Pelik sungguh lelaki ni jadi perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala sediakan sebegitu banyak kelebihan kepada kaum lelaki. Rasulullah sampaikan menyebutkan, innallaha yukmilu kathirum minar rijali wala yukmilu kathirum wala yukmilu minan nisa'i illa arba'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan ramai daripada golongan kaum lelaki. Rasulullah tidak membilang berapakah bilangan lelaki yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bilangan mereka sangat banyak. Dan Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala tidak menyempurnakan kaum wanita kecuali 4 orang. 4 orang saja Allah Ta'ala sempurnakan daripada kalangan kaum wanita. Maksudnya selain 4 ini tak ada disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk bini-bini kita pun. Tu marah. Subhanallah. Siapa dia 4 orang wanita tu? Kata Rasulullah SAW, Khadijah bintu Khuwailid, Maryam bintu Imran, Asiyah bintu Muzahim, wa Fatimah bintu Muhammad. 4 orang perempuan saja yang mereka itu disempurnakan segala-galanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan yang lain semuanya tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa perempuan tu? Khadijah, isteri Rasulullah yang pertama. Yang keduanya Sayyidatuna Maryam bintu Imran, ibu Sayyiduna Isa alaihi salam. Yang ketiganya Asiyah bintu Muzahim, isteri Fir'aun. Yang keempatnya
Fatimah bintu Muhammad, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang ni. Kalau kita nak memilih qudwah untuk anak perempuan kita daripada golongan orang-orang wanita, maka jadikanlah 4 orang wanita ini qudwah. Mereka penghulu wanita dunia dan akhirat, dan mereka dapat mengagihkan syafaat Rasulullah kepada kaum wanita di dunia dan di hari akhirat. Bukan syafaat mereka, tapi syafaat Rasulullah mereka dapat agihkan dengan tangan-tangan mereka di hari akhirat. Siapa mereka? Kita ulang lagi. Khadijah bintu Khuwailid, isteri pertama Rasulullah. Yang keduanya Sayyidatuna Maryam bintu Imran. Dia adalah ibu kepada Sayyiduna Isa bin Maryam, Nabi Isa. Yang ketiganya Asiyah bintu Muzahim, isteri Fir'aun. Suaminya ahli neraka, lelaki durjana. Isterinya ahli syurga, penghulu wanita dalam syurga. Allahu Akbar. Yang keempatnya Fatimah bintu Muhammad. Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mewarisi segala-galanya pada Rasulullah. Kecantikannya, kecerdikannya, semuanya. Hanya saja satu, kata para ulama, tak diwarisi daripada Rasulullah, iaitu jantina. Dia perempuan, Rasulullah lelaki. Kata para ulama, kalau Fatimah itu lelaki, maka perlulah dia juga adalah Rasul. Tapi kerana dia perempuan, maka tidaklah jadi Rasul, tetapi dia disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ceritakan sebentar tadi berkenaan dengan wanita kalau ada janggut. Wanita kalau ada janggut, maka hukum hakam membasuh muka itu seperti mana hukum hakam wanita biasa. Tidak perlulah untuk menyelat janggutnya. Selat janggut macam ini, daripada bawah. Nak macam ini pakai jari, ataupun nak macam ini, suka hati yang macam mana. Subhanallah. Itu untuk janggut yang nipis. Kata para ulama, letakkan dhabit. Macam manakah ukuran janggut nipis, bagaimanakah pula ukuran janggut yang lebat. Para ulama meletakkan dhabit, garis panduan, iaitu janggut yang nipis kalau kita duduk dalam jarak lebih kurang 3 hasta. 3 hasta itu kalau ikut Imam Maliki dia 1,5 meter. Kalau ikut Imam Syafi'i dia 3 meter. 1 hasta 1 meter Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 1 hasta 1 meter. Kalau Imam Maliki 1 hasta adalah 1 ini, lebih kurang setengah meter, iaitu 1.5 meter. 1 point setengah lebih kurang. Jadi itu adalah bila kita duduk dalam jarak ini dengan seseorang, kalau dia ada janggut, kalau dia janggut yang lebat, kita tak nampak dagu dia. Dagu dia tertutup dengan janggut. Janggut lebat macam ni, kita tak nampak dia punya dagu. Tapi kalau dia janggut nipis, kita nampak dagu dia. Dengan syarat kita tak rabun. Kalau kita rabun memang tak nampak. Janggut nipis pun tak nampak dah dagu, sebab kita rabun. Maksudnya dengan kekuatan pandangan yang sederhana, bukan kekuatan pandangan yang kuat, yang tajam. Ya, ini nak kata orang tu rabun tak rabun, dan juga pandangannya kuat macam Superman pun tak ada. Jadi dengan kekuatan pandangan yang sederhana, kalau duduk dalam jarak mukhatib ataupun jarak kita berborak, iaitu 3 hasta. 3 hasta kalau ikut Imam Syafi'i 3 meter. Macam saya dengan tuan, masih boleh borak-borak biasa-biasa. Suara tak perlu angkat tinggi-tinggi pun boleh. Cuma tak boleh bisik-bisik sebab tak sampai. Jadi maksudnya dalam jarak kita berborak. Kalau zaman sekarang senang, jaraknya jarak macam 1 meja kedai kopi, senang cerita. Macam itulah lebih kurang. Bukannya mesti 3 meter ataupun mesti 1.5, 1.5 meter. Tak ada. Dia adalah jarak yang kalau kita cakap dengan orang, kita tak perlu jerit.
Boleh jarak, kita boleh sembang macam biasa. Jarak itu kalau kita tengok dia punya dagu ataupun janggut dia tak nampak dagu, maksudnya dia punya janggut yang lebat. Begitu jugalah kalau kita ini tengok dekat cermin. Cermin tu dalam jarak lebih kurang itu, kalau kita duduk dengan cermin 1 meter lebih kurang, ataupun 1,5 meter duduk dengan cermin, kita tengok kita punya janggut dekat cermin, kita tak nampak dagu. Tak nampak dagu kita lah. Maksudnya janggut kita janggut yang lebat. Tapi kalaulah kita nampak dagu kita, nampak sikit-sikit samar-samar ataupun nampak jelas, maksudnya kita punya janggut yang nipis. Jadi janggut yang nipis wajib kita ini selatkan. Janggut yang lebat sunnah kita selatkan sahaja. Wajib sunnah itu berbeza. Kalau orang janggut nipis, kita kena selatkan janggut. Macam janggut ustaz ni, janggut kategori nipis lah ni. Dan kalau orang tu janggut lebat, tak perlulah nak kita ini selat sampai ke dalam, melainkan sunnah. Kalau buat pahalanya lebih, alhamdulillah. Dan kata para ulama, di sini pahala wajib dan pahala sunnah, maka pahala sunnahnya lebih besar berbanding wajib di tempat selat janggut ni. Subhanallah. Jadi lelaki yang ada janggut amat beruntung kerana boleh buat sunnah. Lelaki yang tak ada janggut maka kurang keberuntungan, maka sunnah telah pun luput daripada perbuatan itu. Subhanallah. Bela janggut itu sendiri pun dah sunnah. Kalau tak mau bela janggut panjang-panjang, bela janggut pendek-pendek pun dah okey, no problem. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mencukur janggut itu adalah makruh. Cukur janggut adalah makruh, dan juga pendekkan ia adalah harus. Dalam mazhab Imam Hanafi, cukur janggut haram. Imam Hanafi, cukur janggut haram, memendekkannya makruh. Beza pula. Imam Syafi'i, cukur makruh, cukur habis licin, clear, line clear, makruh. Pendekkan harus. Tapi Imam Hanafi, cukur habis haram, pendekkan makruh. Dan tidak ada mana-mana mazhab imam yang mu'tabar mengatakan cukur janggut itu melainkan makruh dan juga haram, kecuali seorang imam, dan imam ini tak mu'tabar, imam tak diguna pakai punya, dia punya mazhab. Ada mazhab tapi tak diguna pakai. Bukannya mazhab itu salah, mazhab dia betul, imam Masya Allah ilmu tinggi, tetapi oleh kerana mungkinlah kalau sekarang tak viral macam itulah. Imam Syafi'i paling viral sekali, kan? Semua daripada para a'immah yang mu'tabar, mereka punya mazhab itu adalah benar. Bukannya kata sebab tak betul lah jadi tak digunakan. Tidak digunakan, mungkin tak berkesesuaian dengan bangsa-bangsa bersatu mungkin, kan? Kita Imam Syafi'i mazhab lebih sesuai dengan bangsa kita. Imam Syafi'i kalau sujud wajib letakkan dahi ke lantai ataupun ke tempat sujud. Adapun hidung ini kena tak kena no problem. Kalau kena tak dapat pahala, kalau tak kena tak dapat dosa juga. Yang penting ini dahi wajib. Tapi kalau Imam Hanafi dan Imam Maliki, antara dahi dan juga hidung. Kalau dahi tak kena, maka wajib hidung kena. Kalau hidung tak kena, maka wajib dahi kena. Salah satu. Pasal apa? Sebab itulah mazhab Imam Hanafi dan Imam Hanbali ini ataupun Imam Maliki ini banyak diguna pakai di benua tanah Arab dan juga di Pakistan kerana mereka hidung mancung. Kan? Jadi kalau kita ni hidung pesek, payahnya nak sampaikan. Kan? Yang kita wajib apa? Dahi. Hidung tak ada kena mengena. Imam Syafi'i punya mazhab dahi sahaja. Hidung tak jadi masalah, tak sampai pun tak apa. Boleh jadi orang tu hidungnya pesek, kan? Hidung kemek. Kan kadang-kadang ada orang tu keturunan Jawa, kadang-kadang dia hidung batang ni memang tak ada, tahu-tahu lubang je. Kan? Subhanallah. Hidung pesek namanya. Subhanallah.
Semua ciptaan Allah dan tidak ada istilah boleh kita ini hina. Tapi rasa-rasanya yang ada dalam surau ni semuanya handsome, alhamdulillah. Subhanallah. Tak ada yang pesek lah rasanya. Kalau pakai face mask tu kena jongkit sikit tengah tu. Maksudnya hidung tak pesek, alhamdulillah. Masih nampak lagi lah hidung tu. Jadi subhanallah, itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Kita gunakan mazhab Imam Syafi'i kerana berkesesuaian dengan bangsa kita. Berkesesuaian dengan bangsa kita. Begitu juga dengan aurat wanita. Imam Hanafi, aurat wanita itu adalah rambut dan badan sahaja. Badan pula, tangan itu sampai separuh ni. Perempuan Imam Hanafi kalau macam ini tak aurat. Imam Hanafi, wanita kalau pakai baju sampai ke tahap ini tak aurat. Sama juga dengan kalau sampai ke kaki, separuh betis wanita mereka tidak aurat. Dan juga perempuan pula kalau pakai tudung nampak tengkuk, ini tidak aurat. Itu adalah aurat wanita bagi Imam Hanafi. Sebab itulah banyaknya negara Afrika gunakan mazhab Imam Hanafi kerana wanita mereka itu gelap. Jadi kalau dia orang tak tutup pun nampak macam tutup. Betul tak? Kan? Nampak macam tutup. Cuba kalau kat Malaysia mazhab Imam Hanafi guna, rasa-rasanya tak dapat jaga mata dah lelaki kat Malaysia ni. Sampai sini kalau macam ini, Imam Hanafi punya mazhab, perempuan bukan aurat. Sampai sini bukan aurat. Subhanallah. Kita perempuan pakai macam ini pun kita dah pandang-pandang. Astaghfirullahalazim. Kan? Orang lelaki ni dahsyatnya, dia tengok tangan boleh scan habis semua. Lebih dahsyat daripada main sejahtera punya scan. Subhanallah. Itu kelebihan kaum Adam. Kelebihan, Masya Allah. Tapi kena guna kelebihan pada yang dibolehkan lah. Jangan yang diharamkan. Astaghfirullahalazim. Sebab itu orang lelaki diminta tundukkan pandangan. Sebab apa? Macam mana sekalipun kita ini kuat iman, pandangan kita akan tergugat kalaulah di hadapan wanita. Sebab itu memang kerja mata kita. Nak buat macam mana? Orang lelaki matanya memang bekerja bila ada perempuan. Kalau tak ada perempuan, matanya tu sikit-sikit tak nampak, sikit-sikit tak perasan. Kalau perempuan habis semua perasan, semua nampak. Subhanallah. Walaupun lelaki itu lelaki yang beriman. Sebab itulah kita diminta supaya menundukkan pandangan. Keimanan kita ini tidak akan dapat takkan dapat menyelesaikan masalah mata kita. Melainkan mata kita ini dialih daripada pandangan-pandangan kepada perkara yang tidak diharuskan ataupun tidak dihalalkan. Jadi itu adalah perbezaan mazhab di antara satu sama yang lain. Dan disebutkan di sini, sambung daripada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Waqul 'inda ghasli wajhi, dan sebutkanlah ketika mana membasuh wajah kamu, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu yawma tabyaddu wujuhu awliyaik. Dan sebutkanlah ketika mana kamu membasuh muka. Maksud sebutkanlah itu, kita ini sebutkan secara sir pada lisan kita. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku. Binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik, pada hari yang para awliya kamu diputihkan wajahnya. Dekat dalam dunia, kita punya muka ini putih tak melambangkan apa-apa. Tak melambangkan kita ini orang yang soleh, tak melambangkan kita ini orang-orang yang tidak baik. Malahan boleh saja Allah Ta'ala jadikan orang-orang itu adalah orang-orang yang durjana tapi kulitnya putih melepak. Boleh jadi. Boleh jadi Allah Ta'ala jadikan orang yang soleh tapi kulitnya hitam, kulitnya gelap. Putih kulit di dunia ini tak melambangkan apa-apa melainkan pada ketakwaan, keimanan kepada Allah.
Tetapi di hari kiamat nanti, putih dan hitam kulit wajah itu adalah melambangkan sesuatu. Kerana tidak akan sesekali Allah Ta'ala bangkitkan orang-orang yang beriman, para awliya, dengan kulit wajah yang berwarna hitam. Itu mustahil. Orang yang dulunya berkulit putih, bila bangkit di hari kiamat kulitnya menjadi hitam, mereka akan mengatakan, wahai Tuhan, kenapa kulit aku hitam? Dulu aku adalah seorang lelaki yang handsome, macam K-pop. Contoh. Begitu juga orang yang sekarang ini celik, bangkit di hari kiamat jadi buta. Mereka akan tanya kepada Allah, kepada Tuhan, wahai Tuhan, dulu aku orang yang celik, kenapa aku sekarang ini buta? Semua yang kita ini telah pun ditarik di hari kiamat, orang-orang yang telah pun ditarik kenikmatan di hari kiamat, akan mereka itu persoalkan, kenapa wahai Tuhan? Dulu aku boleh bercakap, sekarang aku bisu. Dulu aku ada tangan, sekarang aku kudung. Dulu aku ada hidung, sekarang pesek. Kenapa wahai Tuhan? Dan jawapannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah kamu di dunia, aku datangkan dengan tanda-tanda kebesaranku, tapi engkau melupakannya. Maksud engkau melupakan, kamu menyombong diri. Allah, setakat itu je kot, lebih kurang. Allah Ta'ala menyebutkan, wa kadzalika yauma tunsa. Begitu jugalah pada hari ini kamu dilupakan. Maksud kamu dilupakan, kamu ditarik kenikmatan yang dulu kamu itu memiliki. Dulu suara sedap, kalau buat konsert 80,000 yang datang, suara sedap punya pasal. Dulu kulit cerah, muka cantik, buat album lagu tak sedap pun orang beli pasal muka cantik. Dulu duit banyak, kan, tak ada apa-apa pun, duit banyak punya pasal banyak pengikut. Bangkit di hari kiamat, suara jadi bisu, kulit jadi hitam, dan juga mata jadi buta. Lalu bertanya, wahai Tuhan, kenapa wahai Tuhan? Lima hasyartani a'ma, wahai Tuhan, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan yang buta wahai Tuhan? Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah kamu dulu aku datangkan dengan tanda-tanda kebesaranku. Al-Quran tanda kebesaran Allah, ulama tanda kebesaran Allah, para rasul, para anbiya tanda kebesaran Allah, kebenaran agama tanda kebesaran Allah. Semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala didatangkan, dilihatkan di hadapan mata kepala, masih lagi mendustai. Dibangkitkan di hari kiamat, Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika yauma tunsa. Begitulah hari kiamat ini kamu dilupakan. Maksud kamu dilupakan bukan Allah Ta'ala itu lupa, tapi Allah Ta'ala menarik semula apa yang telah diberikan. Semua yang ada dekat kita ni adalah pinjaman. Yang betul-betul milik kita sungguh, bila kita dibangkitkan di hari kiamat dengan apa adanya kita, itulah milik kita sebenarnya. Manusia boleh rasa yakin di hari kiamat bahawa dia dirahmati bila mereka itu dibangkitkan di hari padang mahsyar dalam keadaan yang muka mereka dan juga badan mereka sempurna. Bila tengok saja badan mereka cukup, tengok muka mereka tidak hitam, suara mereka tidak bisu, dan mata mereka tidak buta, mereka boleh mengucapkan, ya Allah, engkau telah meredai dan mengasihi aku wahai Tuhan. Kerana apa? Itu tanda-tanda dia pasti dimasukkan ke dalam syurga. Tanda-tanda pasti dimasukkan ke dalam syurga. Walhal, walaupun bila bangkitnya kita nanti di hari padang mahsyar, kita masih lagi ada 50,000 tahun untuk menuju ke pintu syurga. 50,000 tahun. Dah macam zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dah dia punya waktunya. Dalam dunia ni, mungkin dunia ni tempohnya juga 50,000 tahun. Tetapi kita tak hidup 50,000 tahun. Di hari padang mahsyar, tempoh padang mahsyar tu adalah 50,000 tahun, dan kita hidup sepanjang-panjang 50,000 tahun tu. Tak makan, tak minum.
tak mandi, dan semuanya tak pun. Tapi kita tak mati. Tak makan, tak minum, tapi tak mati. Kata para ulama, kita akan rasa dahaga kalau tak minum, kita akan rasa lapar yang teramat di hari kiamat kalau kita tidak makan. Sama macam kat dunia, kecuali kelaparan kita, kedahagaan kita tu tak akan membawa kepada kematian. Bayangkan, kat dunia kebuluh sangat-sangat, Allah Ta'ala matikan, selamat dah. Dekat dunia lapar sangat-sangat, Allah Ta'ala matikan sebab kelaparan, selamat dah. Hari kiamat nanti, lapar macam mana pun kamu tak mati. Rasalah kamu lapar selama-lamanya. Astaghfirullahaladzim. Waktu itulah kata Rasulullah, makanan kamu adalah zikir. Kalau orang itu suaranya dah dibisukan, nak zikir macam mana? Suruh kembalikan suara. Allah Ta'ala mengatakan, dunia dulu kamu tak ada, ingatkan aku. Sekarang aku tak ingat pada kamu. Minta manusia, ya Allah kembalikan suara aku nak berzikir sekarang. Allah Ta'ala tak bagi. Sebab benda, orang kata benda dah lepas. Kat dunia bolehlah cakap benda dah lepas, jangan dikenang. Hari kiamat benda dah lepas, itu yang paling kuat terkenang, yang paling rasa menyesal. Maka orang Melayu kata sesal dulu pendapatan, maksudnya sesal sekarang. Sesal kemudian tak berguna, maksudnya sesal hari kiamat dah tak berguna. Allahu Akbar. Datuk nenek kita dulu bila buat pepatah, semuanya berkaitan agama. Kita je yang meletakkan benda tu bukan pada agama. Subhanallah. Katanya waktu umpama emas. Waktu umpama emas tu untuk apa? Untuk solat, untuk melakukan kebajikan. Kalau tidak dimanfaatkan untuk melakukan kebajikan, untuk mendirikan solat, untuk melakukan kebaikan, waktu emas sekalipun, dia tidak akan memiliki pulangan yang seumpamanya ataupun pulangan yang berlipat kali ganda daripadanya di hari kiamat. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebutkanlah Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik, ya Allah, putihkanlah wajah aku dengan cahayamu pada hari yang kamu menjadikan wajah-wajah para awliya itu menjadi putih. Wala tusawwit wajhi bi dhulumatik yauma taswaddu wujuhu a'daik, dan janganlah engkau menghitamkan wajahku dengan kegelapan-kegelapan pada hari yang engkau hitamkan wajah-wajah musuh-musuhmu. Maka kita doa dengan doa ini, mudah-mudahan di hari kiamat muka kita adalah muka yang putih di hari kiamat. Kita minta muka yang putih di hari kiamat. Muka putih di dunia ini tidak melambangkan apa-apa. Pakailah produk kosmetik jadi putih muka, tapi kalau hati tidak diputihkan juga, sama juga. Putih yang dimaksudkan di sini adalah keimanan, ketakwaan. Bukannya putih yang melambangkan kecantikan pada zahir semata-mata. Adapun zahir kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adanya itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala menciptakan kita dengan apa adanya, perkara itulah yang sebenarnya cantik pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita pandang tak cantik, itu melambangkan kita tak bersyukurlah. Kita ni macam mana pun cantik, kurus ke, gemuk ke, pendek ke, tinggi ke, hitam ke, putih ke, merah ke, kuning ke, yang penting kita ini makhluk Allah, ciptaan kita adalah ciptaan Allah, dan itu adalah yang terbaik, tak perlu diubah. Boleh jadilah nak hilangkan jerawat, silakan. Boleh jadilah nak hilangkan jeragat-jeragat kat muka, silakan. Nak cerahkan sikit muka yang berjelaga tu, silakan, no problem. Bukan kata tak boleh langsung, tetapi itu tidak melambangkan apa-apa. Itu tidak melambangkan kedudukan kita. Kulit muka putih tak semestinya mulia di sisi Allah. Kulit wajah hitam tak semestinya hina di sisi Allah.
seorang sahabat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, ketika mana berjidal ataupun berdebat dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, sampaikan Sayyidina Abu Dzar merasakan tidak puas hati dengan Sayyidina Bilal dengan mengatakan, ya Ibn Sauda, wahai lelaki anak kulit hitam, wahai lelaki anak perempuan kulit hitam. Perkara itu didengari oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sampai tak pandang muka Sayyidina Abu Dzar. Padahal Sayyidina Abu Dzar panggil Sayyidina Bilal, ya Ibn Sauda. Sedangkan Sayyidina Bilal itu memang benar-benar hitam pun kulit dia. Sayyidina Abu Dzar tak menipu. Tapi dengan gelaran seolah-olah menghina, memperendah. Maka Rasulullah tak pandang muka Sayyidina Abu Dzar. Sayyidina Abu Dzar pergi di sebelah sini, maka paling muka Rasulullah macam ini. Datang ke sebelah sini, Rasulullah paling muka macam ini. Katanya, ya Rasulullah, qul li bi khataya. Wahai Rasulullah, sebutkan apa salah aku, wahai Rasulullah. Katanya, ya Abu Dzar, kata Rasulullah, inni ra'aitu fi nafsika atharul jahiliyah. Wahai Sayyidina Abu Dzar, aku melihat pada diri kamu masih ada kesan-kesan jahiliyah. Orang jahiliyah adalah orang yang paling kuat body shaming. Ini bahasa senang dah sekarang, body shaming. Orang yang paling kuat body shaming, dia adalah orang jahiliyah. Kalau kita ini suka body shaming, iaitu memalukan orang dengan tubuh badan dia. Kalau dia pendek, kita kata, woi ketot. Kalau dia botak, kita kata, woi gondol. Contoh. Kalau dia hitam, kita kata, woi black. Tak ada black, okey. Orang kalau hitam, kita panggil black, dia suka. InsyaAllah. Kan? Kalau orang tu putih, kita panggil albino. Kan? Woi albino. Marah dia. Pandangan yang menghina. Maka semua perkara ini adalah amalan orang jahiliyah. Kalau kita buat, kita ada sifat jahiliyah. Orang jahiliyah adalah orang yang paling kuat body shaming. Maka Rasulullah kata dekat Sayyidina Abu Dzar, ya Abu Dzar, inni ra'aitu fi nafsika atharul jahiliyah. Aku melihat pada diri kamu masih terdapat sifat jahiliyah. Lalu kata Sayyidina Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, ma asna'u ya Rasulullah, apa yang aku harus buat wahai Rasulullah? Maksudnya apa benda aku kena buat untuk minta maaf? Kata Rasulullah SAW, ista'adhiru min Bilal. Mintalah, pergi kepada Bilal, minta maaf pada dia dan minta pada dia kafarah, balasan. Minta pada dia apa benda? Kafarah. Kafarah tu apa? Denda. Datang Sayyidina Abu Dzar, Sayyidina Bilal, kata, wahai Bilal, Rasulullah SAW marahkan aku kerana panggil kamu lelaki anak perempuan kulit hitam. Aku minta maaf wahai Bilal. Kata Bilal, katanya, saddaqta fima takallam alayya. Kamu cakap kepada aku benda yang benar, aku tak marah, kata Sayyidina Bilal. Sayyidina Abu Dzar tidak puas hati, katanya, sebab itu aku ini dibenci oleh Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Dzar letakkan pipi sebelahnya dekat tanah, katanya, wahai Bilal, pijak pipi aku sebelah ni. Aku hina wajah kamu, kamu perlulah hina kembali wajah aku. Nampak ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ni body shaming orang lain tak rasa bersalah ke? Tak minta kafarah ke orang tu? Subhanallah. Para sahabat, mereka itu adalah orang yang paling memandang mulia pada orang lain. Jadi kita sebagai bapa, sebagai atuk, rasa dah jadi atuk kot kat depan saya ni. Ada yang jadi atuk. Sebagai bapa, sebagai atuk, sebagai guru, kalau kita antara kita ada warga pendidik, jangan ajar anak-anak didik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita memandang orang pada perkara kekurangannya. Dulu Ustaz, masa sekolah rendah, kalau orang tu jongang, kita panggil, oi jongos. Kan? Sebenarnya benda itu adalah perbuatan orang jahiliyah. Kalau anak kita lakukan,
kita tegur. Jangan buat. Dan cuba ceritakan cerita tadi itu kepada anak-anak kita kalau ingat. Sebab itulah ini guna kisah-kisah teladan. Kisah-kisah Rasulullah inilah gunanya untuk menasihati. Subhanallah. Dan anak-anak kecil dia paling terkesan dengan cerita-cerita nasihat macam ini. Paling terkesan. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini lagi, sambung daripada apa yang disebutkan Sayyidina Imam Al-Ghazali. Wala tatruku taqlilal lihiyatil kathfah. Dan janganlah kamu meninggalkan menyelat-nyelat janggut yang lebat. Janggut yang lebat itu sunnah diselat. Walaupun tak wajib kita ini sampaikan air, sampailah ke tempat tumbuh janggut tersebut. Lalu kita diwajibkan, kalau janggut kita lebat, maka kita selatkan janggut. Selatkan janggut dengan jari lah, bukan dengan sikat. Jadi subhanallah, selalunya orang yang janggut lebat ni dia ada jambang. Jarang-jarang orang janggut yang lebat tak ada jambang. Selalunya orang berjambang janggutnya lebat. Selalunya. Tapi tak semestinya juga. Kadang-kadang orang tu dia berjambang tapi tak lebat semuanya. Jambang dia pun masih jarang-jarang. Orang dia jambang pun, dia ada jambang tapi jambangnya jarang-jarang ditemui. Ada orang macam ni. Subhanallah. Rasulullah SAW tidak membela jambang. Melainkan Rasulullah menipiskan jambangnya. Ada dalam riwayat Rasulullah SAW mencukur habis jambangnya. Jambang Rasulullah ni Rasulullah habis cukur. Yang Rasulullah tinggalkan hanyalah janggut sahaja. Tetapi oleh kerana Rasulullah memiliki bulu yang lebat pada muka, jambang Rasulullah dan juga misai Rasulullah yang telah pun dicukur rapat tersebut tetap kelihatan kehijau-hijauan daripada kulit. Rasulullah punya kulit kan putih kemerah-merahan. Jadi tempat yang Rasulullah cukur jambang rapat tu nampak masih kehijauan. Maksudnya kesan jambang tu. Subhanallah. Kesan jambang dia nampak macam hijau lah. Namanya yang kata para ulama, para sahabat mengatakan Basyarul Khadrani, iaitu kulit wajah kehijau-hijauan. Iaitu dekat tempat cukur jambang tu. Kalau kita ni jambang tak apa-apa nak ada, kita cukur rapat, teruslah tak nampak. Tapi kalau jambang kita jambang yang lebat, kalau kita cukur rapat, masih lagi ada kesan hijau-hijau. Macam kesan nampak, kita nampak dia tu berjambang lebat. Subhanallah. Rasulullah SAW yang Rasulullah bela hanyalah janggut. Janggut tu yang ada pada dagu kat sini. Kat sini. Subhanallah. Lebih pada ni namanya jambang ataupun idharan. Dalam bahasa Arabnya idharan. Rasulullah mencukur idharan, mencukur jambang. Subhanallah. Juga Rasulullah mencukur misai. Ada riwayat mengatakan Rasulullah menipiskan misai dan juga menipiskan dia punya jambang. Tapi riwayat yang paling kuat adalah Rasulullah mencukur habis misai dan juga jambangnya. Jadi kalau kita jadi orang Melayu, alhamdulillah kita langsung tak ada jambang. Jadi tak gaduh nak cukur jambang. Memang tak ada jambang. Kalau tumbuh pun 3 helai je kat pipi ni. Yang anehnya ada orang tu dia tumbuh 3 helai je kat pipi. Yang 3 helai itulah yang dibela-belanya. Kan? Dia biar 3 helai tu. Sampai kan pergi kat kedai gunting katanya jangan cukur tau ni. Ini pemanis katanya. Subhanallah. Tak jadi masalah. Subhanallah. Ada satu persoalan. Kalau kita punya janggut panjang sampai ke pusat, contoh. Kan? Panjang sampai pusat. Kita punya tadi tu yang 3 helai tu contoh tu, panjang juga. Panjang, ya Allah. Adakah bila kita ni bila ambil uduk kita kena basuh panjang-panjang tu? Kita kena basuh ke panjang-panjang tu? Basuh sekali. Panjang-panjang. Basuh tak? Jawapannya tak perlu basuh. Kita basuh muka sahaja dengan tempat terbit ataupun tempat tumbuh janggut tu.
memadai. Yang panjang-panjang tu dah tak payah basuh lagi kerana dia bukan lagi tempat muka. Sama dengan perempuan baru-baru ni ada persoalan. Saiban perempuan ni kalau panjang kena jatuhkan ke? Untuk basuh, waktu kena basuh sekali ke kalau dia panjang? Jawapannya tak perlu, wahai wanita. Kalau kita selit, kalau perempuan tu rambut dia panjang, saiban ni yang sebelah telinga ni, perempuan punya kan panjang, kalau dia bela panjang lah. Panjang. Kalau orang apa namanya, orang Cina zaman dulu, orang-orang Tibet, orang lakinya dia lepaskan dia punya saiban panjang ni, dia biarkan panjang. Rambutnya ikat, tapi saiban panjang ni biar panjang. Kan? Pernah tengok tak cerita kungfu tu? Kan? Oh, ada kan? Jadi saiban ni kalau panjang perempuan nak buat macam mana? Kena basuh sekali ke? Kena basuh sekali ke? Tak perlu. Yang perlunya basuh kawasan tempat tumbuh rambut tu. Bukan elak. Begini elak, elak. Tak, tidak. Basuh saja tempat tu macam biasa. Yang lebihannya tak payah dia basuh. Sama macam basuh kita ini, kita usap kepala kita. Kepala kita ni habis kalau rambut panjang macam mana? Nak kena basuh sekali ke? Tak perlu. Ambil apa namanya, air tu, ambil renjis macam ini, set dekat bawah rambut tu. Cukup. Tak payah nak ambil rambut tu basuh pula. Tak payah. Kalau rambutnya panjang. Subhanallah. Ataupun perempuan kalau ragu sangat saiban yang panjang tu, potong macam lelaki. Gunting. Potong. Tak ada masalah lah perempuan. Apa hukum perempuan rambut pendek? Harus. Apa hukum lelaki rambut panjang? Harus. Orang kata, ustaz, orang lelaki tak ada rambut panjang, ustaz. Hukumnya makruh, ustaz. Tak ada, harus. Tak berdosa pun. Yang berdosanya kalau dia berambut panjang menyerupai perempuan. Itu yang haram. Kalau dia panjang, dia tak menyerupai perempuan, tapi termacam perempuan, nampak macam perempuan, jadi makruh. Jadi makruh. Takut orang dia kan, duduk kat rumah, suami isteri tak tahu yang mana satu suami isteri. Duduk sebelah-sebelah pandang sana kan. Dua-dua rambut panjang, dah tak kenal mana isteri mana suami. Subhanallah. Jadinya itu rambut orang lelaki rambut panjang tak ada masalah. Harus, tak jadi masalah. Yang penting pandai jaga dan tidak menyerupai perempuan. Cuba kita tengok Tarzan, rambut panjang macam perempuan ke? Tak macam. Kita tengok dulu rock kapak dulu. Rambut panjang jadi macam perempuan ke? Tak jadi macam perempuan. Laki juga kita tengok dia orang. Daripada belakang macam laki, pada depan lagi laki. Subhanallah. Tak ada jadi perempuan. Harus. Kalau perempuan rambut pendek, pendek sungguh macam laki, boleh ke? Maksud pendek tu pendek macam orang laki buat. Boleh ke? Harus. Dengan syarat dia masih feminin, masih perempuan. Dia tak menyerupai lelaki. Buat rambut pendek, tiba-tiba apa khabar? Suara dia garaukan. Tu dah haram lah tu. Subhanallah. Orang perempuan, dia kalau nak jadi lelaki mesti tak akan jadi punya. Tak akan jadi lelaki punya. Orang lelaki jadi perempuan, boleh jadi perempuan sungguh. Macam Sajjad. Tapi kalau lah orang lelaki, orang perempuan nak jadi lelaki, dia tak jadi lelaki sungguh. Susah. Subhanallah. Orang lelaki boleh mendada, orang perempuan tak boleh mendada. Tak boleh, orang perempuan tak boleh mendada. Jadi perempuan betul dah kalau mendada. Subhanallah. Maka tak jadi masalah. Betulkan persepsi. Sama juga dengan orang lelaki boleh pakai kain. Tapi janganlah pakai skirt perempuan. Orang perempuan boleh pakai seluar. Kan? Orang perempuan sekarang setiap pakai seluar jeans macam lelaki. Tapi kita tak nampak pun dia jadi macam lelaki. Subhanallah. Apa hukumnya? Harus. Kecuali kalau mendedahkan aurat. Astaghfirullahalazim. Begitu keadaannya. Jadi apa benda yang laki pakai, perempuan pun boleh pakai. Apa benda yang perempuan pakai, laki pun boleh pakai. Dengan syarat tidak menyerupai jantina lain. Subhanallah. Pakaian kita ni sebenarnya pada hukum asas, hukum alamnya, pakaian laki perempuan tu pakaiannya sama sebenarnya. Tapi sekarang ni bila dah canggih sekarang ni, maka diasing-asingkan, ini pakaian untuk laki, ini pakaian untuk perempuan.
Kebanyakan pakaian orang lelaki perempuan boleh pakai. Kebanyakan pakaian orang perempuan lelaki tak boleh pakai. Mana pernah orang perempuan kalau dekat rumah dia boleh je pakai baju t-shirt suami, boleh, no problem. Tapi kalau orang lelaki dia tak boleh pakai baju kurung isteri kalau ke rumah. Tak boleh. Orang lelaki tak boleh pakai baju kurung isteri. Tak jadi tu. Wal'iyadzubillah, astagfirullahal azim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit lagi sebelum kita habiskan pengajian kita pada malam ini. Disebutkan di sini, thumma ghasil yadakal yumna thumma al-yusra thalathan ma'a mirfaqaini ila ansafil al-'adudain fa innal hilyati fil jannah tablughu mawadhi'al wudu. Disebutkan di sini, kemudiannya basuhlah tangan kamu yang kanan, kemudian tangan kamu yang kiri, besertakan siku kamu sehinggalah ansafil, sehinggalah ke hampir-hampir ke pangkal lengan. Ansaf, hampir-hampir ke pangkal lengan. Sampai sini. Maksudnya bukan sampai sinilah, lebih kan. Daripada siku tu lebihkan sikit sampai ke pertengahan lengan ataupun lebih pada tu pun no problem. Ila ansafil al-'adudain. 'Adudain tu ini adalah ni. Ni 'ad. Fa innal hilyah, sesungguhnya hilyah tu apa benda? Lebihan basuhan pada wudu. Fil jannati tablughu mawadhi'al wudu. Sesungguhnya cahaya ataupun lebihan basuhan yang masuk syurga itu adalah sampainya, cahayanya akan sampai kepada bahagian-bahagian wudu. Kata Rasulullah SAW, yu'rafu ummati yawmal qiyamah annahum ghurran muhajjalina min atharil wudu. Aku kenal umat aku di hari kiamat bahawasanya mereka memiliki cahaya pada basuhan ghur dan tahjil daripada kesan-kesan wudu. Ghur adalah lebihan basuhan muka, tahjil adalah lebihan basuhan tangan dan kaki. Lebihan basuhan muka namanya ghur, lebihan basuhan tangan dan kaki namanya tahjil. Maka itu adalah yang dikatakan hilyah. Hilyah itu adalah suatu permata yang akan masuk ke dalam syurga, ianya akan sampai ke tempat wudu kita. Kalau kita ini basuh wudu sampai sini, maka di dalam syurga kita akan dapat perhiasan sampai sini. Kalau kita basuh sampai sini, maka kita akan dapat di hari kiamat perhiasan sampai sini. Jangan kita ni berbayangkan perhiasan tu gelang. Tidak, tak semestinya. Dia adalah benda yang tak termasuk akal kita, yang kita tak pernah dapat dalam dunia sebenarnya. Orang lelaki dan perempuan ada perhiasan yang sebanding di hari kiamat dalam syurga. Kalau dalam dunia perempuan ada perhiasan, lelaki tak boleh berhias. Itu dalam dunia. Di dalam syurga Allah Ta'ala bagi lelaki dan perempuan sebanding perhiasannya. Di antara perhiasan kita adalah basuhan lebihan pada basuhan wudu. Subhanallah. Dan di sini subhanallah. Seterusnya lagi yang disebutkan, wa qul 'inda ghaslil yumna, maka sebutkanlah kamu ketika mana basuhan yang kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Sebutkanlah kita pada basuhan tangan yang sebelah kanan, ya Allah, berikanlah kitab catatan amalanku pada tangan kananku, dan juga kiralah hisab aku dengan kiraan yang mudah. Ada dosa, hapus. Ada buat salah, senang, hapus. Ada buat apa, tak sempurna, tak apa, semuanya kira boleh. Ini adalah hisaban yasira. Kan orang kita kata dengan kiraan yang cincai lah.
Tuhan nak kira aku, kira cincai-cincai je lah, tak payahlah terperinci sangat. Kan? Ini kalau kita pergi kedai-kedai Cina, Cina suka cakap ni, tak apalah cincai je lah. Kira ini RM50 lah, cincai lah. Betul tak? Maksudnya hisaban yasira lah tu. Tapi tu hisaban yasira dunia. Hisaban yasira dunia kira cincai. Kan? Subhanallah. Kalau kita pergi kedai Aceh, orang Aceh kata, alah lebih kurang lah. Macam itu. Lebih kurang lah bang, lebih kurang dalam RM5 lah lebih kurang. Kan? Timbang ikan tu kejap naik, kejap turun beratnya. Tak tahu dia bernafas agaknya. Kan? Kan agaknya timbangan tu dia bergerak-gerak, kejap-kejap RM5, kejap RM7, kejap RM5, kejap RM7. Kita pun tak apalah cincai RM5 lah. Yang RM7 tu kira tak betul lah tu. Kan? Itu namanya hisaban yasira. Hisaban yasira maksudnya apa dia? Kira lebih kurang. Wahai Tuhan, hisabkan aku dengan kira-kira lebih kurang, wahai Tuhan. Jangan terlalu terperinci. Ya Allah, ini ada dosa ni. Ya Allah, kau buat apa kat sini? Apa kau buat kat sini sampai dosa? Tak boleh. Kan? Itu hisab yang berat. Astaghfirullahalazim. Kemudiannya, waqul 'inda ghaslil yumna, dan disebutkan lagi di sini, waqul 'inda ghaslil shimal, dan sebutkanlah kamu ketika mana basuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Wahai Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung padamu ya Tuhan daripada Engkau berikan aku kitab catatan amalanku dengan tangan kiriku, wahai Tuhan, dan ataupun daripada belakang badanku. Ambil kitab daripada belakang. Wara'a dhahri maksudnya daripada belakang. Letak tangan belakang. Bila tengok je kitab, malu duk letak tangan belakang. Astaghfirullahalazim. Ada dua manusia dalam hari kiamat nanti. Ada yang bila dia tengok saja catatan amalannya, dia akan tunjuk ke orang. Katanya, ha'umuqra'u kitabiyah, inni adhunnu an ulaqi hisabiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Itu ayat-ayat di dalam Al-Quran. Bila dia itu baca saja kitabnya di hari kiamat nanti, kitab bacaan, kitab catatan amalan, dia akan mengatakan, mari semua baca kitab aku, tengok. Aku lulus, alhamdulillah. Boleh jadi aku punya hisab lepas ni sangat ringan, dan aku dapat syurga yang tinggi. Subhanallah. Ada orang, wa amma utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yuhasabu hisaban, yang disebutkan di sini, subhanallah, wa yasla sa'ira. Bila dia baca saja kitab amalan catatannya, dia tengok saja kitabnya, dia pun tutup, dia pun letak belakang. Orang kata, berapa kau dapat? Malu lah. Pasal apa? Banyak benda yang jahat, benda yang baik. Astaghfirullahalazim. Lalu dikatakan, subhanallah, wa yasla sa'ira, dia akan menuju kepada neraka. Astaghfirullahalazim. Jadi hidup kita ini sentiasa kena ingat hari padang mahsyar, iaitu hari akhirat. Kalau kita ini beriman dengan dua perkara, sudah cukup sebagai benteng. Apakah dia? Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Beriman pada Allah menyebabkan kita ini rasa diri kita ini diperhatikan sentiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada hari akhirat, kita rasa apabila kita nak buat satu perkara itu, kita akan diazab nanti, lalu kita berundur. Azab Allah itu bukan azab yang sederhana, tapi azab yang sangat menyakitkan. Astaghfirullahalazim. Jangan kita bayangkan, tapi seolah-olah dekat dunia ni kita digelik dengan stembrol, penyek, lembik, tapi masih hidup. Sakit mana? Jangan bayangkan, tapi seumpama. Tak samalah sebenarnya, tapi nak bagikan bayangan. Kita ni kat dunia kena lenyek stemrol tu, mati kita. Tak rasa dah kesakitan yang terlalu. Maksudnya kita rasa kesakitan matilah. Tak rasalah kesakitan yang
yang dialami tu. Tapi di hari akhirat, sehebat mana pun azab tersebut, kita tak mati. Bayangkan kita ni dalam dunia ni, bayangkan, maksudnya janganlah kita bayangkan dia takkan berlaku. Tapi nak bagikan kita ni umpama kita dibakar hidup-hidup, dah terbakar rentung tapi tak mati, hidup lagi. Rasa macam mana? Itulah ibaratnya, ini yang kita sebut ni cikai-cikai ni, maksudnya kalau orang tu masuk neraka tak kena apa-apa pun, inilah dia punya balasan. Astaghfirullahalazim. Neraka tu jangan kata masuk, baunya pun dah azab, bahangnya pun dah azab, bunyinya pun dah sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Orang yang dengar bunyi siksaan kubur, wajahnya jatuh, kulit wajahnya cair jatuh, takut ketakutan. Astaghfirullahalazim. Dia punya bahang sahaja pun boleh jadikan manusia ini terpanggang mukanya dan juga badannya. Mukanya terpanggang jadi hitam sebab bahang api neraka. Astaghfirullahalazim. Dalam Quran mengatakan neraka Allah Subhanahu wa taala, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Di dalam surah Al-Kahfi, kalau ahli neraka tu minta minum, maka penghuni ataupun penjaga api neraka itu akan bagi dia minum. Tapi bagi minum air yang sangat menggelegak. Bila belum minum lagi ni, baru pandang macam ini, muka ni semua jatuh. Sebab apa? Panasnya air tu. Belum minum lagi. Kalau minum macam mana? Rentung habis badan, tak ada lagi dah. Jadi balik, buat lagi. Ahli neraka, mereka rasakan sangat dahaga. Tapi kalau nak minum, minum air tadi. Astaghfirullahaladzim. Air itu pula air apa? Muntah darah nanah ahli neraka yang keluar. Astaghfirullahaladzim. Dalam syurga, minuman susu, madu, arak. Kan beza jauh langit dan bumi. Subhanallah. Jadi apa-apa pun yang kita lakukan di atas muka bumi ini, ingat kita kepada Allah dan hari akhirat. Sudah cukup sebagai benteng. Beriman bersungguh-sungguh kepada Allah, terapkan iman bersungguh-sungguh kepada hari akhirat. Kalau kita ni rasa susah nak beriman, anggaplah, ingatlah, satu hari nanti kita confirm mati, tak tahu bila. Kita juga akan rasa mati macam mana kita tengok orang mati. Pada waktu itu kita tahulah macam mana keadaannya. Kalau kita ni susah sangat nak rasakan beriman kepada hari akhirat. Astaghfirullahaladzim. Fikir, orang yang dah kita lihat meninggal dunia, dia pergi mana waktu tu? Dekat mana dia sekarang ni? Dia tengah kenapa sekarang ni? Bila kita ini mengenangkan kematian, waktu itulah hati kita ini semakin bersih. Kerana apa? Kita semakin takut untuk melakukan kemungkaran. Astaghfirullahaladzim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kembali perbicaraan dan juga bacaan kita di dalam kitab perbincangan ini. Bacaan kita walaupun serba sedikit dan juga sedikit demi sedikit, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini mendalam dan juga terperinci, dan dapat juga kita kupaskan dan relatekan dengan perkara-perkara yang lain insya-Allah. Dan mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap yang hadir pada hari ini, ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang beriman dan juga yang bertakwa, ya Allah. Meningkat keimanan kami saban hari, saban waktu kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah iman kami, peliharalah amal kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah di dalam ibadah kepadamu, ya Allah. Istiqamah di dalam kebajikan kepadamu, ya Allah. Istiqamah dalam menjauhi segala perkara yang Engkau larang, yang Engkau hindarkan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada singgung nama pihak berada di dalam surau ini. Akhir kalam, aqulu qawli hadha li wa lakum
Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.